Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk kesihatan manusia bab 4. Kalau dalam buku teks anda semua boleh rujuk pada muka surat 74, bermula daripada muka surat 74. Jadi kita teruskan dengan unit yang pertama, iaitu mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Kebetulan pula kita belajar tajuk ni dalam keadaan kita sedang dalam perintah kawalan pergerakan. Lepas tu dengan ada penyakit COVID-19, memang tajuk ni sesuai sangat. Jadi ini ialah gambar di KLIA, di mana kalau kita tengok semua orang memakai topeng muka untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan daripada virus corona. Jadi kita teruskan dengan apakah sebenarnya maksud penyakit? Penyakit tu apa? Selalu kita dengar sakit-sakit, tapi penyakit itu sebenarnya apa? Penyakit ialah keadaan yang tak normal. Biasa normal kita macam mana? Kita boleh berjalan, kita boleh bangun, kita boleh makan, makanan tu sedap. Tapi bila jadi benda yang tak biasa, tak normal, itu ialah satu penyakit. Kita dalam keadaan sakit. Tapi jangan ingat sakit ni hanya pada badan sahaja. Penyakit juga boleh ada pada minda. Sebab itu dekat sini dia kata penyakit merupakan keadaan tidak normal pada badan atau minda. Maksudnya tiba-tiba terdengar suara. Tiba-tiba selalu orang kita kata hantu-hantu. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda penyakit. Jadi apakah kesan penyakit? Penyakit dia boleh menyebabkan ketidakselesaan, tak selesa, sukar berfungsi atau memberi tekanan. Ini ialah kesan penyakit. Jadi jenis penyakit. Penyakit ada dua jenis. Satu ialah yang tidak berjangkit. Yang kedua ialah yang berjangkit. Jadi kita tengok apakah contoh-contohnya. Apakah perbezaannya? Penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit, dia disebabkan oleh patogen. Nanti kita tengok patogen tu apa. Ingat perkataan patogen. Ia disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium. Maksudnya secara langsung ni maksudnya kita dapat terus. Patogen tu kita dapat terus. Ataupun ia melalui satu jalan lain. Melalui dia lompat daripada satu tempat lain ke tempat lain ke tempat lain. Itu ialah medium. Jadi contoh penyakit berjangkit ialah tuberkulosis. Ini TB. Sesama, kurap, panau. Panau bukan sebab selalu berpeluh ya. Ia adalah penyakit berjangkit sebenarnya. Penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Dan baru-baru ini kita tambah satu lagi, COVID-19. Jadi penyakit berjangkit ni ialah penyakit yang boleh berpindah. Dia boleh pindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Kita pergi kepada penyakit tidak berjangkit. Penyakit yang tidak berjangkit disebabkan oleh faktor genetik ataupun gaya hidup. Genetik ni maksudnya keturunan. Kita dapat daripada ibu ayah, datuk nenek, pakcik makcik. Dia ada dalam DNA kita. Gaya hidup ni pula macam mana? Kalau kita asyik main game, kita asyik melepak, duduk je makan, tengok TV. Jadi kita akan dapat penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup kita yang sebegitu. Jadi contoh penyakit tidak berjangkit ialah kanser, hipertensi. Kanser ni genetik. Hipertensi ni ialah darah tinggi. Diabetes ni ialah kencing manis. Asma dan penyakit kardiovaskular. Ini penyakit jantung. Jadi penyakit ni tidak berpindah. Jangan pula lepas ni kalau orang tu ada sakit jantung, kamu tak nak pergi dekat orang tu cakap, ni penyakit ni berjangkit tak? Tak ada. Penyakit jantung dia tak berjangkit. Jadi kita tengok bagaimana penyakit disebarkan. Penyakit disebarkan oleh patogen. Ini tadi ialah patogen. Patogen ni apa? Patogen ni ialah organisma yang membawa penyakit.
Dia yang menyebabkan penyakit, dia bawa penyakit tersebut. Okey, contohnya semua virus apa pun dia adalah penyebab penyakit. Sesetengah bakteria, bukan semua bakteria, sesetengah bakteria, protozoa ni biasa ada dalam air. Okey, kulat dan juga cacing. Okey, jadi kita ada info di sini, tidak semua mikroorganisma merupakan patogen. Okey, sebab kita ada bakteria yang penting yang kita perlukan di dalam usus. Okey, dan dia boleh menghasilkan vitamin K serta vitamin 12 yang boleh digunakan oleh badan. Sebab itulah kita ada produk-produk seperti Yakult, Vitagen, itu yang mengandungi bakteria-bakteria penting untuk usus dan badan kita. Okey, sebab itu dekat sini dia gunakan perkataan sesetengah bakteria. Okey. Jadi bagaimana penyakit disebarkan tadi? Tadi kita dah tahu penyakit disebarkan oleh patogen. Jadi macam mana patogen ni boleh tersebar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain? Jadi dia disebarkan daripada seorang mangsa. Maksudnya dia kena menjangkiti seseorang dulu. Lepas tu daripada seorang tu barulah dia pergi kepada mangsa yang lain. Dia melompat ke mangsa yang lain. Dan sama ada dia boleh pergi secara langsung, maksudnya orang yang pertama ni dia boleh dapat direct. Okey, dia tak ada medium, dia dapat direct virus tersebut, pendedahan direct, ataupun melalui medium. Yang biasanya yang kita dapat ialah melalui medium. Okey, sama ada medium tersebut ialah vektor, air, udara ataupun sentuhan. Jadi mangsa ni, yang jadi mangsa ni biasanya ialah host yang lemah, yang antibody dia lemah. Okey, setelah dia dapat penyakit tu, dia akan menunjukkan simptom-simptom gejala. Contohnya tiba-tiba bersin, tiba-tiba sesema. Itu ialah tanda-tanda dia telah dijangkiti oleh virus sesema. Okey, jadi ini cara penyakit berjangkit, ada 4 cara. Okey, yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga sentuhan, dan yang keempat vektor. Kita akan bincangkan keempat cara penyakit berjangkit tersebar. Okey. Okey, kita pergi kepada penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ada 2 jenis, ada 2 cara. Okey, yang pertama ialah melalui titisan dan yang kedua ialah melalui habuk. Okey, titisan ni daripada mana? Titisan ini datang daripada pesakit. Okey, apabila pesakit tersebut bersin, batuk, bercakap, menguap atau bernafas, dia keluar daripada hidung dan mulut. Okey, sebenarnya setiap kali kita bercakap, kita akan keluarkan udara, kita akan keluarkan wap air yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya dalam wap air, dalam udara yang kita keluarkan daripada badan kita itu mengandungi banyak mikroorganisma, terutama kalau kita sakit. Okey, sebab itulah orang yang sakit, dia perlu memakai penutup hidung dan mulut. Dia perlu memakai topeng. Dan kalau dia bersin, dia ada cara dia, iaitu menutup mulut dengan menggunakan siku. Sebenarnya yang ini kalau kita dengar memang macam kelakar. Tapi anda semua boleh cari video di YouTube bagaimana cara yang betul untuk bersin ataupun batuk. Okey, ini ialah jangkitan bawaan udara secara titisan. Manakala bagi habuk pula, okey, bakteria di dalam ludah pesakit yang sudah kering. Sebab itu kita tak boleh meludah merata-rata. Dalam air ludah, terutama bagi orang yang sakit, yang dah kering, dia tak mati. Dia akan bertukar menjadi spora, dan bila spora ni maksudnya dia kering, dia akan naik ke atas dan dia akan diterbangkan ke tempat lain bersama-sama dengan habuk. Okey, oleh angin. Okey, ini ialah cara jangkitan bawaan udara. Okey, jadi macam mana kita nak cegah penyakit bawaan udara ini? Ialah kita kena menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Okey, ini ada cara dia yang tadi ni cikgu dah sebut. Menggunakan siku, kita lipatkan tangan kita dan kita batuk pada pelipat siku tersebut. Okey, yang kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Tempat yang paling baik untuk ludah ialah disingki dan kemudian dibasuh. Okey, kemudian yang ketiga, mengelakkan diri daripada tempat yang berada yang penuh sesak. Kita sebenarnya tak berapa, ianya bukan satu amalan yang baik kalau kita sentiasa berada di tempat yang sesak.
Sebab di tempat yang sesak itu kita tak tahu siapa yang ada penyakit, siapa yang merupakan host. Okey, dan ada kemungkinan kita pula akan dijangkiti. Okey, kemudian yang keempat, memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultraunggu boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Kalau anda ada bilik, buka langsir. Okey, sentiasa pastikan natural light, cahaya matahari yang natural yang semula jadi di luar masuk ke dalam rumah. Okey, jadi contoh penyakit yang berjangkit melalui udara ialah tuberkulosis, selsema, SARS. SARS ni lebih kurang dalam 7-8 tahun ke belakang ada penyakit SARS, influenza A, H1N1 dan cacar air. Ada juga beberapa penyakit lain. Banyak sebenarnya penyakit bawaan udara. Okay, kita tengok yang kedua, penyakit bawaan air. Gambar yang ditunjukkan di sini ialah gambar banjir dan semua orang, cikgu pasti kalau banjir mesti suka main air. Tapi dalam kita main air banjir, kita kena sedar bahawa terdapat banyak penyakit yang boleh disebarkan melalui air, terutama air kotor seperti air banjir. Okey, jadi jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air pipe terawat. Maksudnya orang yang pergi ke dalam hutan ataupun orang-orang yang tidak ada air pipe. Okey, tidak ada air pipe yang telah dirawat, dan juga di tempat yang tiada sistem sanitasi yang sempurna macam tandas. Contohnya di negara India, disebabkan kemiskinan, ramai orang yang tidur di tepi-tepi sungai, menggunakan air sungai, membersihkan diri dalam sungai, membuang najis ke dalam sungai. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi sebagai contoh, ini contohnya apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai, okey, sekiranya tinja dia mengandungi patogen, dia akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Dan sekiranya orang lain pula meminum air sungai tersebut, dia boleh dijangkiti patogen yang terkandung di dalam tinja tu tadi. Okey. Okey. Next kita tengok macam mana kita nak elakkan penyakit bawaan air. Okey. Kita rawat air yang bertakung dengan cara mencampurkan klorin ke dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Ini ialah cara paling mudah untuk membunuh bakteria di dalam air, bakteria, protozoa, okey, apa-apa yang ada dalam air. Okey. Kemudian kita juga nak mencegah penyakit tu, kita boleh membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna macam yang kita dah ada sekarang. Okey, kita ada tandas yang baik, kemudian kita ada syarikat yang menguruskan najis-najis, itu ialah Indah Water. Jadi kita sebenarnya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada setengah orang di tempat lain. Okay, jadi kita kena bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita kena mendidihkan air minuman dengan sempurna. Kalau kita pergi mana-mana, kalau contohnya kita perlu minum air sungai, pastikan air tersebut dimasak terlebih dahulu untuk membunuh patogen yang ada di dalam air. Okey, dan yang paling penting ialah kita kena mencuci tangan dengan sabun. Selepas menggunakan tandas terutamanya, ataupun sebelum makan pun kena cuci tangan, selepas makan pun kena cuci tangan. Kita kena jadikan amalan mencuci tangan ini sebagai amalan tabiat, sebagai tabiat yang baik. Okey, dan cara mencuci tangan pun ada caranya. Okey, bukan sekadar letak sabun gosok-gosok saja. Tak, dia ada cara dia yang memastikan supaya seluruh tangan kita ni bersih. Okey, jadi apakah penyakit yang berjangkit melalui air? Kolera. Okey, kolera ni ialah taun. Taun ni cerit-berit. Okey, kalau kita kena taun, kita boleh dapat cerit-berit, demam, muntah-muntah, seperti keracunan lah. Kemudian demam kepialu dan disenteri ameba. Okey, ini ialah contoh-contoh penyakit bawaan air. Okey, penyakit yang berjangkit melalui sentuhan, contohnya ialah gambar dekat sini, panau, contoh dia, dan juga kurap. Panau ni biasa orang dapat dan selalu orang kata sebab engkau ni berpeluh, sebab engkau ni
tak keringkan badan, bukan. Sebenarnya ia datang melalui sentuhan. Kalau ada kawan yang ada panau, kemudian kita sentuh dia dan kemudian kita sentuh kulit kita, kita akan dapat penyakit panau tersebut. Okey, ia disebabkan oleh kulat. Okey, ini ditulis ni, jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Okey, dan ada juga penyakit lain yang menjangkit melalui sentuhan seperti penyakit sifilis dan gonoria. Ini ialah penyakit yang biasa terjadi melalui hubungan seks. Okey, sebab itu dalam agama kita, okey, secara moralnya kita tidak boleh melakukan hubungan seks luar nikah untuk mencegah penyakit-penyakit beginilah. Okey, yang biasanya terjadi kepada orang-orang yang selalu mengamalkan hubungan seks bebas. Okey, selain itu, selain daripada sifilis dan gonoria, terdapat juga penyakit lain yang berkaitan dengan hubungan seks, iaitu HIV. HIV ni virus dia, nama virus dia menyebabkan penyakit AIDS. Okey. Kemudian inilah penyakit HIV dan AIDS ni yang boleh yang tiada ubat sehingga sekarang. Okey, yang boleh berjangkit melalui hubungan seks, darah, maksudnya pemindahan darah, perkongsian jarum, dan kalau ada di kalangan keluarga tu yang ada penagih dadah. Okey. Okey. Melalui vektor. Okey, melalui vektor pula, vektor bermaksud haiwan. Vektor biasanya haiwan. Okey, haiwan ni dia menjadi pembawa. Dia carrier. Okey. Jadi haiwan inilah yang akan pindahkan. Haiwan ni bila dia kena virus, dia kena patogen ni semua ni, dia tak sakit. Okey, dia tak sakit, ataupun kalau dia sakit pun sakit tu hanya terhad kepada dia saja. Tapi yang jadi masalahnya ialah haiwan-haiwan ni dia boleh pindahkan. Dia boleh pindahkan daripada satu host kepada host yang lain. Okey, haiwan ni lah yang kita panggil vektor. Dan biasanya vektor ni merupakan haiwan-haiwan yang kotor, yang suka merayap-rayap. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Lipas. Lipas dia boleh membawa Salmonella typhi. Okey, sama juga dengan lalat. Ini menyebabkan penyakit taun. Okey, Salmonella. Kemudian yang ketiga, nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes dia boleh membawa virus denggi yang menyebabkan demam denggi. Okey, dan nyamuk Aedes juga dia membawa virus Zika. Okey, yang boleh menyebabkan demam Zika. Nyamuk Anopheles dia boleh menyebabkan penyakit malaria sebab dia membawa Plasmodium malariae. Okey, dan juga tikus. Tikus dia boleh menyebabkan penyakit kencing tikus sebab dia membawa bakteria Leptospira species. Okey, ini semua ialah vektor. Jadi kalau soalan tanya apakah contoh-contoh vektor? Vektor ialah lipas, lalat, nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles dan juga tikus. Okey, jangan jawab yang ini pula. Yang ni patogen. Ini patogen yang dibawa. Okey. Okey, kita tengok beberapa penyakit, gejala, patogen kita nak kenal. Okey, penyakit malaria. Malaria tu apa malaria? Malaria ni bila seseorang tu dia menggigil, demam dan berpeluh. Okey, biasanya menggigil lah. Menggigil biasanya terjadi pada orang yang duduk dalam hutan. Okey, dan penyebab dia ialah Plasmodium malariae. Okey, yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Betina yang selalu menggigit manusia ni. Okey, manusia, binatang semua nyamuk betina. Okey, cara jangkitan dia ialah gigitan lah. Okey, nyamuk semua menggigit. Okey. Kolera. Kolera ni tadi ialah taun. Ni nama masyarakat lah. Nama yang kita kenal ialah taun. Tapi nama sains dia ialah kolera. Jadi gejala dia ialah cerit berit dan muntah yang disebabkan oleh bakteria Vibrio cholerae. Okey, vektor dia ialah lalat, datang daripada makanan dan air yang tercemar. Orang yang meniaga tepi jalan tak basuh tangan. Okey, kemudian ataupun dia menggunakan air yang kotor daripada air sungai, air yang ditakung entah daripada mana-mana. Itu ialah cara kolera berjangkit. Biasanya kita panggil keracunan makanan lah, cerit berit, muntah, demam. Okey, tu dia punya gejala dia, simptom. Okey, denggi. Denggi dia mesti demam,
yang selalu kena ialah sakit sendi, sakit kepala dan mata berair. Ini yang membezakan denggi dengan penyakit-penyakit demam yang lain. Okey, patogen dia ialah virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Sama juga nyamuk ni dia mesti menggigit. Okey, Zika pun sama, demam, ruam, dia naik ruam, dia ada sakit sendi dan konjaktivitis, mata akan jadi merah. Okey, dan dia disebabkan oleh nyamuk Aedes juga. Sebab itu kita kena biasakan membersihkan kawasan rumah untuk memastikan tiada nyamuk Aedes yang membiak. Sebab nyamuk Aedes ni bahaya. Dia boleh membawa, dia boleh jadi carrier kepada patogen-patogen yang berbahaya ni. Okey, kepialu. Kepialu ialah apabila demam, kemudian usus berdarah. Usus berdarah ni menyebabkan najis tu akan ada darah. Okey, kemudian kita ada ruam-ruam merah. Okey, dia disebabkan oleh bakteria Salmonella. Okey. Vektor dia ialah lipas dan juga lalat yang datang daripada makanan air yang tercemar. Okey, leptospirosis ialah demam, sakit kepala dan sakit otot. Ini boleh menyebabkan kematian. Okey, dia mudah menyebabkan kematian sebab dia boleh berjangkit, bakteria ni dia boleh pergi ke otak. Bila dia dah pergi ke otak, maksudnya dah harapan untuk hidup tu dah tipis. Okey, jadi vektornya ialah tikus. Okey, dia datang daripada tanah, makanan dan air yang tercemar. Biasanya orang yang terkena leptospirosis ni bila dia sejarahnya apabila dia balik daripada mandi sungai. Okey, jadi sebab itu kita kena sentiasa berhati-hati. Okey, jadi macam mana vektor ni boleh membawa patogen-patogen ni tadi. Contohnya kita tengok dulu nyamuk, macam mana nyamuk boleh membawa patogen ni, nak pindahkan patogen ni. Okey, yang pertama, nyamuk yang telah mempunyai patogen dalam badan dia, dah ada patogen tu dalam kelenjar air liur dia. Okey, dia menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Jadi di air liur dia dah ada patogen. Bila dia gigit, dia pindahkan virus tu tadi daripada badan dia, daripada kelenjar air liur dia pindah masuk ke dalam badan orang yang digigit nyamuk. Okey, kemudian ini air liur nyamuk ni tadi. Air liur nyamuk ni sebenarnya nyamuk perlukan air liur dia untuk supaya darah kita tak membeku masa dia tengah menghisap lah. Okey, tapi dalam masa yang sama telah berlaku perpindahan virus ni tadi. Okey, kemudian nyamuk lain pula, bila orang ni dah sakit, ada nyamuk lain yang tidak ada virus. Okey, dia menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan pula jangkitan ke orang lain. Okey, ini ialah nyamuk, macam mana cara dia memindahkan jangkitan. Okey, yang kedua lalat. Macam mana lalat memindahkan jangkitan? Lalat ni tadi, lalat memang suka hinggap atas kotoran, atas najis, atas sampah. Jadi patogen-patogen ni tadi, dia akan melekat pada kaki lalat, pada badan lalat. Okey, kemudian apabila kita mendedahkan makanan kita, kita tak tutup makanan kita dengan tudung saji, kita tak menyimpan makanan kita dengan elok, lalat ni tadi dia akan memindahkan patogen daripada kaki dia tadi dia dah hinggap dekat najis. Okey, daripada najis tu dah ada patogen, kemudian dia hinggap pula dekat makanan kita, kemudian kita ambil dan makan. Jadi patogen tu berjaya memasuki badan kita. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak halang penularan penyakit berjangkit kebetulan? Kita ada hands-on, pengalaman hands-on. Okey, cara menghalang penularan penyakit ni ada 3 peringkat, iaitu peringkat primer, peringkat pertama, peringkat sekunder dan peringkat tertier. Okey, sekarang negara kita adalah pada peringkat sekunder dan tertier. Okey. Dan kita sendiri, peringkat primer ni ialah diri sendiri, pada peringkat diri sendiri. Jadi kita tengok satu persatu. Peringkat primer ialah apabila kita kena jaga kebersihan. Okey, kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan tempat tinggal. Okey, kebersihan lah pada diri sendiri. Peringkat primer ni kita buat pada diri sendiri. Meningkatkan daya tahan badan. Maksudnya kita ambil vaksin, bukannya kita ambil vitamin. Bukan vitamin. Okey, vitamin ni semua vitamin penting, kita kena ambil semuanya dalam kuantiti yang seimbang, bukan sekadar vitamin C sahaja seperti yang digembar-gemburkan oleh beberapa kelompok. Okey, jadi meningkatkan daya tahan badan yang paling tepat adalah dengan cara mengambil vaksin. Okey, kemudian kita membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, kita ada pergi medical check up setiap tahun, setahun sekali, cek darah. Itu ialah peringkat primer. Kita nak halang diri kita daripada sakit.
Okey, dan yang keempat, kita mengamalkan gaya hidup sihat. Kita bersenam, makan makanan seimbang, kita pergi ke tempat-tempat yang bersih, udaranya bersih. Okey, itu ialah peringkat primer. Peringkat sekunder ialah dengan cara kita memutuskan transmisi jangkitan. Kita memutuskan pemindahan jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Okey, maksudnya kalau ada orang tu sakit, kita terus asingkan dia, kita bawa dia untuk dapatkan rawatan, kita terus asingkan dia, biar dia dirawat. Okey, dan pesakit tu kita tak campurkan dengan orang lain supaya jangkitan tersebut tidak berpindah-pindah. Ini macam yang dalam situasi COVID ni lah. Orang yang terkena COVID ni, dia akan dibawa ke hospital dan diasingkan, diisolate daripada orang lain, termasuklah keluarganya sendiri. Okey, itu ialah peringkat sekunder. Ini peringkat sekunder ni lebih kepada pesakit tersebut. Peringkat tertia ni ialah kita melindungi orang yang belum kena. Okey, kalau contohnya dekat sini dia guna mengawal populasi vektor. Ini kalau contohnya penyakit denggi. Okey, kita memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, melakukan semburan untuk membunuh vektor, terutamanya nyamuk lah. Okey, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Ini untuk tikus, lipas dan sebagainya. Yang ini kita lindungi orang yang belum kena. Okey, melindungi hos. Okey, menggunakan kelambu atau ubat nyamuk dan juga memakai pakaian tebal. Okey, lagi sekali primer ni ialah lebih kepada diri sendiri. Ini sekunder ialah kepada pesakit. Peringkat tertia ialah orang yang belum kena, hos yang belum kena, yang tiada jangkitan. Okey, jadi apakah kesimpulan yang anda dapat buat? Anda boleh tak jawab soalan-soalan yang cikgu tanya tadi? Ataupun anda ada lagi soalan yang masih lagi bermain di dalam kepala? Okey, boleh tuliskan komen, boleh share dengan cikgu, boleh tanya cikgu. Okey, dan juga boleh sharekan video ni dengan kawan-kawan supaya kita semua dapat kebaikan, dan pastikan anda like. Sekian, terima kasih. Bye.